Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, direzekikan Allah kita dapat bertemu lagi pada malam yang berbahagia ini ya. Dengan mata-mata yang kecil ya, dengan hati-hati yang besar kita datang biiznillah ya. Baik. Pertemuan sebelum-sebelum ini kita telah membincangkan berkenaan dengan muta'allaqatul hukm, muta'allaqat al-ahkam, wal ahkamu sab'atun, ay wa muta'allaqul ahkam sab'ah. Maknanya perbuatan yang bertepek dengan hukum ada 7 jenis perbuatan. Perbuatan yang namanya wajib, mandub, mubah, makruh, mahzur, sahih dan juga batil. Dan kita telah pun membicarakan tentang wajib, mandub, mubah, mahzur, makruh. Alhamdulillah. Hari ini kita masuk kepada persoalan yang ditimbulkan oleh Imam Al-Khattab dan beliau mendatangkan pula jawapan. Beliau mendatangkan soalan yang orang boleh tanya kita, soalan berbentuk seakan-akan kritikan, dan jawapan yang didatangkan oleh Sayyidina Imam Al-Khattab pada bicara berkenaan dengan makruh. Sebab al-makruh adalah ma yusabu ala tarkihi imtisala wala yu'aqabu ala fi'lih, iaitu perbuatan yang namanya makruh. Begitu juga perbuatan yang mahzur ni, kalau ditinggalkan dapat pahala, dengan maksud sekiranya tindakan meninggalkan perbuatan haram atau perbuatan makruh tersebut, tindakan itu adalah semata-mata kerana Allah. Sebab tak makan apa namanya, cacing, Tuhan tak bagi. Panjang tu, tapi lah kali Tuhan tak bagi. Sebab dia termasuk hasyarat. Jadi kenapa tak makan cacing? Tuhan tak bagi. Dalam masa yang sama, kalau Allah bagi pun tak terdaya kat kita nak makan tu kan? Geli kita tu. Jadi maknanya apabila kita meninggalkan satu perbuatan yang haram atau perbuatan yang makruh kerana Allah, baru dapat pahala. Kalau kita tinggal kerana geli, kerana kita punya jiwa kita tak mampu untuk makan benda tu. Sebab kadang-kadang benda halal pun kita tak makan, bila kita tak lepas lagi kan. Contoh macam setengah masyayikh kita bila datang ke Malaysia, bila tengok buah durian ni min alazi al-samarat. Tapi sebagian masyayikh kita bila tengok buah durian, dia kata lamma ra'ait durian tazakkartu nar. Syekh Ahmad Ajin Syekh Ahmad bila tengok buah durian, dia teringat api neraka tu, teringat zakum. Maknanya dengan durinya, dengan baunya. Kita pula lama tazakkarna durian tazakkarna al-jannah wan na'im kan. Jadi biasa okey. Jadi ada orang benda yang mubah pun dia tak mampu nak makan, tak mampu nak lakukan benda mubah. Sebab apa? Sebab dia punya tabiat tak mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, baginda tidak makan dhab. Mungkin di kalangan kita siapa yang pernah makan dhab? Siapa pernah makan dhab? Saya tak pernah makan dhab. Kalau orang bagi pun tak lepas. Terbayang biawak dengan rupanya, ya Tuhan. Tapi Rasulullah tak makan kerana Nabi Nabi tak lepas. Sebab orang Mekah tak makan dhab, tapi orang belah-belah Madinah makan. Jadi bila sahabat tanya haram ke, Nabi kata tidak. Akhirnya baru kita tahu bila Nabi sebut tidak haram itu, maknanya dhab boleh dimakan. Dhab pasir lah kan. Jangan dikiaskan kepada biawak di Malaysia tu kan. Dia kata ni keluarga dhab juga kan. Dia dhab yang makan pasir tu. Dhab kita macam-macam dimakan Okey. Jadi bila satu perbuatan haram dan perbuatan makruh itu ditinggalkan kerana tabiat orang itu tak mampu nak lakukan benda tu,
dia memang geli. Contohlah kalau macam orang Melayu kita, kalau orang kata tafadhal ya akhi, babi goreng, Tuhan, tengok muncung dia kita dah boleh muntah. Babi goreng baik, kenapa kamu tak makan babi goreng? Geli aku. Okey, maknanya geli. Bila dia tinggalkan perbuatan itu kerana dia geli, berdosa ke dia? Tak berdosa, sebab dia hanya berdosa kalau dia makan benda haram. Sekarang dia tak buat benda haram, cuma dia tinggalkan perbuatan haram kerana dia geli. Sama juga benda makruh. Dia tidak mahu melakukan perbuatan makruh kerana dia geli. Dia tidak berdosa, tetapi dia tidak mendapat pahala. Rugilah, tapi tak berdosa lah. Tak adalah dia dikenakan dosa, sebab dia tidak melakukan perbuatan haram. Makruh kalau buat pun tak berdosa. Ini kan ditinggal, memang tak berdosa lah. Cuma dia tak dapat pahala kerana syarat untuk mendapat pahala dalam perbuatan makruh dan juga haram apabila ditinggalkan imtithala, ai li ajli imtithali awamiri syari'. 5 lam tashrab al-kham li anna Allah mana'ani. 5 lam ta'kul khinzir li anna Allah harrama al-khinzir alai. Jadi ketika itu dia tak makan kerana Allah tak bagi. Baik, sebab dia tak mahu melakukan perbuatan makruh dan juga perbuatan haram kerana Tuhan tak suka, maka ketika itu dia mendapat pahala. Selesai. Baik, sekarang kita tengok persoalan yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Khattab. Seakan-akan persoalan ini untuk kritik, namun jawapan akan didatangkan selepas ini. Fa'in qila, qala Imam Khattab rahimahullah azza wa jalla wa nafa'ana Allah bi ulumi wa ulumi masyayikhi wa talamizati wa qurrati ainihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahi, Allahumma amin. Fa'in qil wa kadhalika al-wajibat wal mandubat la yatarattabu thawabu ala fi'liha illa idza qusida bihi limtithal. Sekiranya dikatakan, fa'in qil, baik, dalam kitab-kitab turas akan digunakan konsep ini. Fa'in qil, biasanya fa'in qil kulna. Bila ada je fa'in qil, maknanya fa'in qila itu adalah i'tirad. Lalu jawapan dia apa? Kulna. Biasanya begitu. Cuma dalam buku kita sini Imam Khattab guna konsep lain sikit, tapi tak ada masalah. Fa'in qila al-jawab, fa'in qila fal-jawab. Jadi bila kita baca kitab-kitab turas, bila jumpanya fa'in qil, cepat-cepat cari mana kulna. Sebab kulna itu adalah jawapan kepada fa'in qila tadi. Fa'in qil adalah kritikan, manakala kulna pula adalah jawapan balas kepada kritikan yang ditimbulkan. Ini adalah gaya bahasa uslub orang Arab ataupun penulis-penulis Arab ketika dahulu. Tapi zaman hari ni orang tak guna dah. Fa'in qil kulna. Fa'in qil wa kadzalika al-wajibat wal mandubat la yatarattabu thawabu ala fi'liha illa idza qusida bihi limtithal. Sekiranya dikatakan, sama jugalah dengan al-wajibat, maksudnya perbuatan-perbuatan yang tertakluk, yang berkait dengan hukum yang namanya al-wajib, berkait dengan hukum namanya apa? Al-wujub. Okey. Wal mandubat, mandubat adalah perbuatan yang tertakluk, yang berkait dengan hukum yang namanya an-nadb ataupun al-istihbab. Jadi kata i'tirad ni ataupun kritikan di sini nak bagi tahunya, sama juga sebenarnya. Sama je, wajib pun begitu juga, mandub pun begitu juga. Tidak akan seseorang yang melakukan perbuatan wajib dan mandub mendapat pahala, melainkan sekiranya dilakukan perbuatan wajib dan juga mandub tersebut atas dasar kerana menurut perintah Allah Azza wa Jalla. Betul tak? Bila kita sembahyang, kita akan dapat pahala kalau kita sembahyang kerana Allah. Kalau sembahyang nak tunjuk kat orang, dapat pahala? Tak dapat. Betul tak? Buat benda sunat, baca Quran kan, baca Quran ni, biar orang tahu saya ni rajin baca Quran, dapat pahala? Tak dapat. Jadi maknanya perbuatan wajib dan juga perbuatan sunat juga, yang kalau ikut ta'rifnya, al-fal wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki, wal mandubu ma yusabu ala fi'lihi. Maknanya yusabu ala fi'lihi,
Buat perbuatan wajib dapat pahala, buat perbuatan mandub dapat pahala. Tapi sebenarnya kata i'tirad ni, wajib ke mandub ke, walaupun disebut ma yusabu ala fi'li, hanya akan berlaku pahala tersebut kalau berlaku al-imtisal. Maknanya nak bagi tahu wajib, mandub, haram, makruh semuanya memerlukan kepada al-imtisal baru dapat pahala. Makanya mengapa dalam takrif makruh dan juga mahzur didatangkan kait imtisalan? Imam Haramain tak sebutlah, tapi syarih sebut ma al-mahzuru ma yusabu ala tarkihi. Lalu asy-syarih Imam Al-Hattab begitu juga sebenarnya. Sebenarnya imtisalan itu asalnya daripada kalam Imam Al-Mahalli. Doakan mungkin dalam tempoh sebulan lagi saya akan cetak kitab Syarah Mahalli yang ditahqiq, yang saya dan juga sahabat saya Ustaz Luqman kami tahqiq dengan berapa manuskrip? Alif, Ba, Jim, Dal, Ha, Waw, Zai, 7. Dan jumpa manuskrip yang ke-8, tapi tak daya lah, cukup tu 7 lah, banyak lah. Doakanlah mungkin dalam dalam sebulan lagi dah siap lah. Cuma saya nak murajaah lah sekali kok ada kesilapan ejaan. Jadi senang, bila kita baca kitab kita boleh tengok terus dengan Syarah Mahalli. Nanti kita akan bincanglah dengan Fatah Tijarah untuk sebarkan kitab itu dalam internet dan sebagainya. Kita nanti bincanglah. Kita kan hubungan kekeluargaan tu kita bincang. Kekeluargaan dari segi kitab ni lah. Okey. Jadi kalau sahabat kena belilah. Kalau tak beli saya tak mengajarlah kitab ni. Tapi dia bukan nak paksa, tapi kalau tak beli tak ajarlah. Okey. Jadi kalimah imtisalan itu adalah daripada ucapan asal Imam Al-Mahalli dan didatangkan juga oleh Imam Al-Hattab. Sebab kita tahu kan kitab Qurratul Ain ini adalah huraian kepada Syarah Mahalli. Dan Syarah Mahalli pula huraian kepada matan Waraqat. Jadi mengapa Imam Al-Hattab begitu juga dengan Imam Al-Mahalli hanya mendatangkan kalimah imtisal ini pada ta'rif mahzur dan juga pada ta'rif makruh? Kenapa tidak didatangkan pula pada ta'rif al-wajib dan juga mandub? Sedangkan wajib pun walaupun disebut ma yusabu ala fi'li, hakikatnya iza kana hadzal ityan di ajli imtisal. Kalau dibuat bukan kerana Allah, tak dapat pahala juga. Jadi mengapa? Persoalan itu ditimbulkan. Kalau ditanya kita, menung juga nak jawab tu kan? Katanya para ulama kita, mereka tulis tu bukan main tulis ikut dan, tapi mereka tulis tu dengan penuh hati-hati. Dalam masa yang sama, mereka juga meraihkan kemungkinan-kemungkinan i'tirad yang akan didatangkan kepada mereka. Jadi sebenarnya kalau kita baca dalam kitab-kitab turah, kita dapat satu konsep pengajian. Dalam kita belajar, timbulkan sebarang kritikan, tak masalah. Jangan takut pada kritikan. Banyak kritik pula. Contoh macam kalau saya tengah mengajar, tiba sahabat nampak ada kesilapan, nak sebut tak berani, nanti nampak tak beradab. Dah kritik, tak masalah. Yang tak beradab tu, contoh bukan saya, kalau saya tak apalah, kita sama-sama satu level kan. Kalau contoh ada syekh mengajar, apa ni syekh? Dah ente syekh boleh. Zai. Yang tu tak betul lah. Itu maknanya kritik dengan ada unsur istihza. Jadi hilang keberkatan. Boleh kritik dengan penuh adab. Ya sayyidi, qulta kaza wa kaza, falima lam taqul hakaza, falima lam taqul kaza wa kaza wa kaza. Contoh, ya sayyidi, ana wajadtu fi kitab fulan annahu takallam bi kalam yukhalif kalamaku, fama wajhu at-tawafuq. Gunakan sebarang ayat yang baik yang menunjukkan kita ingin mengambil kefahaman, bukan kita berniat untuk merendahkan seorang. Jadi kritikan itu sebenarnya mematangkan ilmu. Tengok macam Al-Fadhil Ustaz Nazrul bila beliau kritik Dr. Dr. Razaimi Dr. Razaimi balas balik, Ustaz Nazrul balas balik, Dr. Razaimi balas balik.
Dari satu sudut, kalau tengok kepada orang awam, semua nampak ni pergaduhan. Dan sebenarnya dari satu sudut, dia sebenarnya satu perkembangan yang sihat. Dari pihak Ustaz Nazrul sendiri akan matang perbahasannya. Dari sudut doktor tu sendiri, Dr. Rozaimi pun matang perbahasannya. Saya bukan nak muyuh kepada siapa kan, tapi maknanya dari segi ia ada dianggap sebagai satu perkembangan yang sihat. Yang tak sihatnya mengarut. Ya Pak, dia bukan kritikan ilmiah. Cakap lebih kurang, perangai berhuduh, muka pun buruk. Itu apa Ustaz? Contohlah, tak berlaku lah benda ni. Tapi kalau kita kritik sampai begitu, itu bukan kritikan dah. Itu macam pasal. Kita tak benci kepada individu, tapi kita mengkaji dan mengkritik pemikiran. Kalau ada benda yang perlu dikritik, kritik. Sebab tu kalau baca kitab, kritik. Kau baca dalam Minhaj, baca kitab Nihayatul Usul, macam ya Allah, Imam Isnawi ni memang tak bagi can kepada Imam Baydawi. Sekecil-kecil benda, sebesar-besar benda, kalau ikut bahasa kita, bantai. Dia bukan isunya bantai, tapi maknanya supaya ilmu dan perbahasan itu matang. Dan bila kita baca, dahsyat Imam Isnawi rot. Tapi kalau kita baca ulama lain pula yang berbeza pendapat dengan Imam Isnawi, mereka pula akan mengkritik Imam Isnawi. Tak, cara kefahaman Imam Isnawi tak kena. Jadi ia sebenarnya adalah satu benda yang sihat. Tak ada masalah. Tengok di sini, fa'inqil, ditimbulkan persoalan. Ni maknanya kalau kita tengok orang timbulkan persoalan, kalau kita tak biasa dengan munaqasyah ini, kita akan terduduk sekali orang hantam. Macam saya satu ketika dahulu masa dalam imtihan Syafawi, ditanya soalan, kalau kulit bangkai disamak, jadi tahir atau tidak? Saya kata tahir. Melainkan apa? Melainkan kulit babi dan kulit anjing. Tiba-tiba doktor tu selambut tanya soalan, taib, wahid akhaza jiddal insan fadabaghahu, hal yajuz zalik? Dan kita tak sebut terus sebab disebut melainkan kulit anjing dan kulit babi. Tak sebut apa, melainkan kulit anjing, kulit babi dan kulit orang. Kalau orang petikai tu, macam mana kita nak jawab? Terduduk juga tapi tak lama lah terduduk tu. Terus saya pun beristihad masa tu. Saya tak boleh. Yang kan dah habis, dia kata fin dalilak. Mana dalil? Terus terkeluar walaqad karramna bani Adam. Jadi bila kita menghormati keturunan Nabi Allah Adam ini, maka cara penghormatannya adalah dengan tidak menjadikan tubuh badannya itu sebagai barang mainan. Jadi doktor kata bravo. Dan akhirnya lulus lah. Ni tahun 1, cerita tahun 2000 dulu. Boleh lah. Tahun 2000 koma di mana? Tadika. Tapi tengok muka kita lebih kurang. Tak ada nampak kita tua sangat kan. Cuma rambut je dah buat macam mana kan. Tapi muka tu still keras. Okey. Fa in qil wa kadzalikal wajibat wal mandubat la yatarattabu as-sawabu ala fi'liha illa idza qusida bihi limtithal. Jadi di sini kenapa hanya didatangkan taqyid ataupun petikan ataupun klausa yang berbunyi imtithal itu hanya pada al-haram dan juga al-makruh, tidak disebut pula pada al-wajib dan mandub. Sedangkan wajib dan mandub juga memerlukan kepada imtithal untuk terhasilnya pahala. Apa jawabnya? Qala Sayyidina Imam Al-Hattab, fal jawab annal amra kazalik. Benar, sesungguhnya apa yang disebut itu benar. Ma qultum sah, innama qultumuhu sahih. Naam, innal wajiba aidan yahtaju ila limtithal hatta yusabu fa'iluhu, wa kadzalika al-mandub yahtaju ila limtithal, yahtaju ila niyyatil imtithal hatta yusab fa'iluhu. Habis tu betul yang kamu sebut tu. Maknanya pihak yang tak setuju kata kalau betul kamu mengaku yang kamu salah, cara kamu tulis tak betul. Tapi Imam Hattab jawab walakinnahu. Jadi kata orang kullu kalam jamil illa ba'da
walakin. Semua ucapan sedap didengar melainkan selepas kalimah walakin. Memang enta power, tapi alamak, apa benda pula kan. Tapi enta memang power lah. Okey. Fal jawabu anna al-amra kadzalik. Apa yang kamu sebut tu benar, seperti yang kamu dakwakan. Memang al-wajib dan juga al-mandub aidan yahtajan ila al-imtithal hatta yakun hunaka sawab li fa'ilihima. Walakinahu lamma kana kathirun minal wajibat la yata'atta al-ityanu biha illa idza qusida bihi al-imtithal wa huwa kullu wajibin la yasihu fi'luhu illa bi niyyatin lam yahtaj ila at-taqyid bidzalik wa in kana ba'dul wajibat tabra'u adh-dhimmatu bi fi'liha wala yatarattabu thawabu ala zalika illa iza qusida bihi al-imtithal. Ini jawapannya. Jawapannya benar apa yang kamu sebut, tetapi oleh kerana kebanyakan perbuatan wajib dan mandub ini tidak akan sah melainkan dengan niat. Kebanyakannya perbuatan wajib dan mandub tidak sah, bukan isu pahala lagi, isu sah. Oleh kerana kebanyakan perbuatan wajib dan perbuatan sunat tidak akan sah melainkan dengan niat, maka dengan sebab itu kita tak sebut tentang itu imtithal. Kerana memang dia kena niat, baru dia sah. Barulah bila sah, barulah wujudnya pahala. Dengan tidak menafikan di sana ada perbuatan wajib yang sah walaupun tidak ada niat. Nabi SAW sebut apa? Innamal a'mal bin niyyat. Al-a'malu bin niyyah. Innamal a'malu bin niyyat. Maksudnya sesungguhnya perbuatan-perbuatan hanya akan diterima dengan niat. Jadi daripada bahasa ni tahulah kita, maksudnya kebanyakan perbuatan itu memerlukan kepada niat baru sah. Namun ada juga perbuatan yang sah walaupun tidak niat. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, istinja wajib atau tidak? Wajib. Baik, masa istinja apa dia punya niat? Masa sahabat istinja niat apa? Nawai itu apa? Disunatkan tak pula talaffuz bin niat? Dia tanda tiba nawai itu benda pula kan dalam bilik air. Tak ada. Okey, satu orang yang dia tak fikir apa, dia fikir dia sakit perut, lepas sakit perut dia nak keluar, orang bau tak elok, dia pun basuh. Tak ada kerana Allah, tak ada kenapa. Sah ke dia punya istinja? Sah, tapi tak niat. Mereka tak sah. Innamal a'mal bin niyat. Innama mu'zamul a'mal bin niyat. Jadi tahulah kita bahawa ada perbuatan wajib tidak memerlukan niat. Contoh macam istinja tadi. Orang kita berhutang dengan orang, lepas tu kena bayar hutang. Maksudnya wajib kan bayar hutang. Maksudnya kalau kita tak niat nak bayar hutang ni, duit ni sebagai bayar hutang ni, saya tak niat begitu, jadi kena minta balik dan kena buat sekali lagi ke macam mana? Tak sah bayar hutang. Kenapa? Saya lupa niat. Dah selesai. Bila kamu dah bayar hutang, sah pembayaran hutang tersebut walaupun tidak diniatkan, tidak diniatkan kerana Allah. Jadi kata jawapan Imam Al-Khattab, oleh kerana perbuatan wajib dan mandub kebanyakannya memerlukan kepada niat untuk dia jadi sah, maka atas dasar itu kita tak bincang, kita tak sebut dalam takrif wajib dan juga takrif mandub isu imtisal. Sebab memang perlukan kepada imtisal. Kan? Nawaitu usalli salat az-zuhr. Saja aku sembahyang. Memang perlu niat. Oleh kerana niat itu diperlukan, maka dengan sebab itulah dalam takrif wajib dan takrif mandub tidak didatangkan klausa imtisal. Sebab kebanyakan perbuatan wajib dan mandub tidak akan sah sama sekali melainkan mesti dengan niat. Bila niat, maka kesan dia, bila kita niat untuk melakukan ibadah, maka kita akan juga mendatangkan juga perasaan saya buat ni kerana Allah. Berwuduk perlukan niat kan? Nawaitul wudu, nawaitu raf'al hadas. Kenapa? Lillahi ta'ala. Jadi di situ berlaku imtisal. Maka dengan sebab benda imtisal ni boleh berlaku dalam wajib dan mandub walaupun tak disebut, maka dengan sebab itu tidak disebut dalam takrif wajib dan juga mandub. Beza dengan haram, beza dengan makruh.
Kalau tak sebut, berlaku sah. Satu orang tak minum arak, kenapa? Busuk arak ni, perbuatan dia betul, tak ada masalah, sah tindakan dia meninggalkan minum arak. Dia tidak berdosa, tapi rugi sebab tak dapat pahala kerana dia tidak niat kerana Allah Azza wa Jal. Maka oleh kerana al-makruh juga al-haram ini memang tidak perlukan kepada niat untuk ditinggalkan, namun akan menyebabkan kerugian dari sudut pahala kalau tidak diniatkan kerana Allah. Maka kerana supaya orang dapat pahala, didatangkan klausa imtithal. Ini kesimpulannya. Kita baca sekali lagi. Okey, sebelum kita baca, nampak semua? Nampak? Ada siapa yang tak jelas? Any question? Okey, akhwat semua selesai, clear? Alhamdulillah. Okey, kita tengok satu sikit jawapannya. Fal jawab annal amra kadzalik, walakinnahu lamma kana katsiru minal wajibat, katsiru minal wajibat la yata'attal ityanu biha. Maksud dia la yasihhul ityanu biha. La yata'atta maksudnya la yahsul, la yasih, la yaqa'. La yata'atta al-ityanu biha, ay la yujad al-ityanu biha illa idza qusida biha al-imtithal. Apabila kebanyakan perbuatan wajib itu tidak akan wujud dia dari sudut syarak, melainkan apabila diniatkan kerana Allah Azza wa Jal. Maksud kerana dibuat itu atas dasar kerana Allah. Contoh satu orang dia sembahyang, dia tak niat. Sembahyang ke tu? Walaupun dia sujud, walaupun dia rokok, syarak tidak mengiktibar wujudnya sembahyang. Kewujudan sembahyang hanya akan berlaku apabila ada niat. Bila niat, dia akan menyebabkan berlaku selepas itu kerana Allah Azza wa Jal. Maka oleh kerana kebanyakan perbuatan wajib tidak akan wujud, tidak akan muncul, melainkan hanya dengan sebab niat, dengan sebab imtisal, menjunjung perintah Allah. Apa dia kebanyakan perbuatan wajib yang tak akan wujud melainkan dengan niat? Kata Imam Al-Hattab, wa huwa kullu wajibin la yasihu fi'luhu illa biniyatin. Jadi ucapan wa huwa kullu wajibin la yasihu fi'luhu illa biniyah ini dinamakan sebagai jumlah i'tiradiyah. Bolehlah kita buat apa namanya, dua tanda tu, dua sengkang tu, supaya kita tahu ini jumlah i'tiradiyah. Imam Al-Hattab nak bagi tahu, okey, apa dia contoh kasiru minal wajibat allati la tahsul illa biniyah? Apa dia? Kata beliau, kebanyakan perbuatan wajib yang tidak akan muncul, tidak akan berlaku melainkan dengan niat ni, iaitu kullu wajibin la yasihhu fi'luhu illa biniyatin. Semua perbuatan wajib yang tidak sah dilakukan kalau tidak dengan niat. Sembahyang, ambil wudu, mandi junub, tawaf, masuk umrah, ihram. Ini semua kalau tidak diniatkan, buatlah macam mana sekalipun. Dia pergi Kaabah, nak start tawaf, tiba-tiba nampak orang panggil dia, "Hoi, bila bayar hutang?" Wah, dia lari, orang tu pun kejar, pusing Kaabah tu cukup 7 kali. Dia dah kena ihram. Macam mana? Dia dah kena ihram. Bayangkan berlari, orang tiga kali pusingan mula-mula tu je, itu pun bukan lagi dahsyat, lagi biasa-biasa. Ini memang maraton sungguh. Lari 7 kali pusingan. Yang kawan tu pun kejar juga tu sebab nak minta hutang. Baik, berlaku ke? Tak dianggap dia telah melakukan tawaf. Sebab kenapa pusing Kaabah? Nak mengelakkan kena bayar hutang. Jadi ketika itu tawaf tidak wujud di sisi syarak. Sebab apa? Kerana tawaf itu hanya akan sah kalau disertakan dengan niat. Jadi semua perbuatan wajib yang tidak akan sah melainkan hanya dengan niat, ini adalah contoh bagi perbuatan wajib yang tidak akan muncul dan berlaku melainkan dengan sebab imtisal. Okey? Walakinahu lamma kana katsiru minal wajibat la yata'attal ityanu biha illa idza qusida biha al-imtithal wa huwa kullu wajibin la yasihhu fi'luhu illa biniyatin. Okey, apabila kebanyakan perbuatan wajib tidak muncul dengan niat,
Maka apa kesimpulan dia? Apa natijahnya? Lam yahtaj, ay lam yahtaj kathiru minal wajibat, ataupun lam yahtaj lam yahtaj kathiru minal wajibat ila taqyid bizalik. Maka kebanyakan perbuatan wajib itu ataupun al-wajib itu sendiri tidak memerlukan kepada at-taqyid, tidak perlukan kepada klausa, tidak diperlukan kepada diletakkan klausa al-imtisal pada ta'rif itu. Lam yahtaj, ay lam yahtaj al-wajib awil mandub ila taqyid bizalik, ay bil imtisal. Pecahkan bizalik sini maksudnya bil imtisal. Inilah jawapan kepada i'tirad di atas. Kalau orang kata mari makruh, mari haram, sebut kalimah imtisal, tapi bila ta'rif wajib, ta'rif mandub tak nak letak pula. Sedangkan kalau orang tu melakukan perbuatan wajib atau perbuatan sunat bukan kerana Allah, tak dapat pahala. Ni cara tulis yang tak betul. Patut tulis juga dalam imtisal. Kita jawab, tak perlu tulis. Sebab kebanyakan perbuatan wajib dengan perbuatan mandub ni, kalau tak diniatkan kerana Allah, tak wujud dia. Kalau tidak dengan niat, tak wujud dia dari segi syariat. Maka oleh kerana begitu, kita tak perlu untuk tulis kalimat imtisal. Sebab memang orang akan imtisal. Sebab kalau tanpa niat kerana Allah Ta'ala, tanpa niat, tak wujud. Maknanya tidak wujud perbuatan itu di sisi kacamata syarak. Beza dengan haram, beza dengan makruh. Kalau tak niat imtisal pun tak ada masalah, cuma rugi di sudut pahala. Wajib mandub tak sama. Kebanyakan perbuatan wajib dan mandub memerlukan kepada niat. Lalu kata Imam Al-Hattab, wa in kan, sekalipun memang tak dinafikanlah, ada juga perbuatan wajib dan juga perbuatan mandub yang tidak memerlukan kepada niat. Wa in kana ba'dul wajibat tabra'u zimmatu bi fi'liha. Sekalipun sebahagian perbuatan wajib itu, tanggungjawab kita terhadap perbuatan wajib tadi akan selesai dengan semata-mata kita melakukan perbuatan tersebut. Wa in kana ba'dul wajibat tabra'u zimmah, maksudnya kita telah menyelesaikan tanggungjawab. Amalnal wajibat, amalna al-matlub nahwa hadhihi al-wajibat bimujarrad an na'tiya biha wa in kunna lam nanwi. Kita tak niat pun kerana Allah, kita buat je perbuatan tu, perbuatan wajib ni, tapi tak niat kerana Allah, selesai perbuatan tadi, sah. Tapi kebanyakan perbuatan wajib tak macam itulah. Kebanyakannya memerlukan kepada niat, tapi ada juga perbuatan wajib yang tidak memerlukan kepada niat. Wa in kana ba'dul wajibat tabra'u zimmah, selesai tanggungjawab kita terhadap perbuatan wajib. Kalau perbuatan wajib, tanggungjawab kita melakukanlah. Perbuatan sunat, tanggungjawab kita pun melakukan juga perbuatan sunat. Selesai tanggungjawab kita tadi dengan semata-mata dilakukan perbuatan tersebut walaupun tanpa niat. Wala yatarattabu thawabu ala zalik. Walau bagaimanapun, kalau perbuatan wajib itu tidak memerlukan kepada niat, maka orang yang melakukan perbuatan wajib tersebut tiba-tiba dia tak niat pula, memang perbuatan tadi sah, tetapi tidak terhasillah pahala kepada dia. Wala yatarattabu thawabu ala zalik, ay ala zalikal wajibat allati la tahtaju ila niyat illa iza qusida bihi al-imtisal, melainkan apabila diniatkan juga al-imtisal. Maknanya ketika itu perbuatan wajib ini, jenis ini, perbuatan wajib yang sah walaupun tidak dengan niat ini, perbuatan wajib jenis ini memerlukan kepada niat. Kalau tidak didatangkan niat, tak dapat pahala dia. Tapi kalau kebanyakan perbuatan wajib yang lain, kalau tanpa niat, bukan isunya tak dapat pahala, isunya tak sah.
Tak bincang pahala dosa tu memang tak sah. Tapi perbuatan sebahagian kecil perbuatan wajib, berlaku isu ini. Dia sah tapi tak dapat pahala. Contoh macam istinja tadi lah. Pergilah tiap hari kita istinja kan. Bayangkan kalau orang tu dia pandai, dia niat istinja tu, kenapa? Dia banyakkan niat pula, supaya orang gembira dengan dia, lalu orang jadi wangi dia. Bayangkan kalau dia tak istinja tu sebelah orang, aduh, menyeksa jiwa raga orang. Jadi dia istinja supaya sahabat dia rasa gembira dengan dia, supaya malaikat suka dengan dia, Allah sayang kepada dia, Nabi cinta kepada dia, kerana ini arahan Allah, kerana ini menunjukkan Islam ni agama yang indah. Istinja je pun, tapi dia punya banyak niat tu, silap-silap masuk syurga sebab istinja ni. Batu kalau orang yang pandai, semua perbuatan baik itu dia akan niatkan Allah. Hatta tidur pun, berapa tidur supaya saya tidak melakukan dosa. Padahal orang tidur, semua orang tidur, tapi yalah, ada orang tidur berpahala, ada orang tidur rugi, kosong, macam tu je. Wala yatarattabu thawabu ala zalika illa idza qusida bihi al-imtisal. Jadi selesailah. Kita dah jawab baliklah apa nama i'tirad tadi. Kalau orang kata kenapa tak letak, kita kata kami tak letak klausa al-imtisal pada takrif wajib dan pada takrif mandub, sebab memang kebanyakan perbuatan wajib dan mandub memerlukan kepada niat, yang mana niat itu akan menatijahkan imtisal. Tanpa niat, bukan isunya pahala lagi, isunya tak sah terus. Walau bagaimanapun tak nafikan jugalah, ada juga perbuatan wajib yang sah walaupun tanpa niat. Perbuatan yang ni kalau tak niat rugi lah, tak dapat pahala lah. Apa contoh dia? Contoh perbuatan yang tak banyak ni, perbuatan wajib jenis yang tak perlu kepada niat. Kanafaqatiz zaujat, seperti nafkah seorang suami kepada isteri dia. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isteri. Apa nafkah dia? Hari tu dia nak makan apa? Bukan ni saya dah beli ikan, kenapa tak masak lagi? Tidak menjadi kewajipan ke atas isteri untuk masak kepada suami, tapi menjadi kewajipan kepada suami untuk membeli ikan kepada isteri. Kalau isteri nak makan ikan lah. Maka dalam kitab fiqh disebut, kalau kita kahwin dengan wanita yang dia ini memang orang berada, keturunan diraja contoh kan, anak raja-raja, anak bangsawan, yang dia sepanjang hidup dia tak pernah masuk dapur dia itu adalah minal basyawat. Dia tu memang silakan tuan putih nak makan apa, begitu je. Kalau kita kahwin dengan wanita jenis begini, menjadi kewajipan ke atas suami untuk menyediakan khadam. Bukan kita kata, apa ni, awak dah jadi isteri saya, awak kena dengar cakap saya. Cuba tawaduk sikit, masuk dapur tu sikit. Ingat apa, anak raja tak erti nak masuk pinggan. Islam dah, kalau dia begitu, jangan diubah dia punya adat dia. Sebab mengubah adat seseorang itu menyebabkan dia akan tension, dia tak biasa, dia akan berlaku haraj di situ. Sampai subhanallah. Jadi kalau dalam kitab fiqh, wajib kata suami kena dapatkan pelayan, mendapatkan khadim kepada isteri dia. Sampai begitu sekali. Kalau nak kahwin dengan anak raja, hati-hati Tapi adakah anak raja nak ke kita? Itu pun soalan yang besar juga Bukan untuk kita lah, untuk kalian lah. Sebab saya selesai lah demi untuk mengelakkan kemudaratan di rumah Okey. Jadi seorang suami dia wajib memberikan nafkah kepada isteri. Nafkah makan. Maknanya kalau ikutnya dia, kalau dalam kitab fiqh disebut, maknanya kalau adat ketika itu makan sekian kita kena beli pula bahan basah supaya si isteri tu dia boleh masak ikut dia nak ni. Masak untuk siapa? Untuk dia, bukan untuk kita Lepas tu siapa yang fahami perbahasan fiqh dengan baik, dia tak akan nak marah kat isteri dia. Dia boleh balik, Allah tak ada lauk, makan dah kenyang lah. Abang dah makan? Belum lah, ingatkan abang dah makan sebelum abang pergi subuhi kabir. Contoh kan, selalu pergi makan subuhi kabir ataupun pergi makan mukmin Ingatkan dah makan, mana saya tahu Yelah, macam mana
Jadi tidak menjadi kewajipan ke atas isteri untuk masak pada suami dia. Apa ni tak masak pada saya? Dah tak wajib Cuma kata Syekh Husri, walaupun tidak menjadi kewajipan ke atas isteri untuk masak pada suami, ataupun tidak menjadi kewajipan kepada isteri untuk berkhidmat pada suami, tolong basuh baju dia, itu semua tak wajib tu. Ni sebab kamu kan tak kahwin lagi, dah kahwin nanti jangan jadi isu benda ni. Jadi kata Syekh Husri, walaupun tak wajib, tetapi menjadi satu satu tradisi zaman berzaman, orang perempuan dia akan berkhidmat pada suami dia. Lalu kata Syekh Husri, memanglah tak wajib, tapi kalau si isteri tak nak berkhidmat pada suami, jangan marah kalau suami kahwin satu lagi. Sebab itu juga tidak haram. Pilihlah kan. Ya, saya tak lakukan haram. Memang awak tak wajib masak pada saya, awak tak wajib basuh baju saya, tak wajib kena iron baju saya, tapi saya pun tak wajib untuk bersama dengan awak saja. Betul kan? Jadi katanya Syekh Husri lah dan saya sebut ini adalah untuk kalian, untuk kalian, bukan untuk saya. Saya selesai, alhamdulillah. Sebab ayalah takut apa, ialah basuh mubashir, bahaya. Okey. Ada orang kalau kasar sini. Ya. Bismillah. Jadi seorang suami dia wajib bagi nafkah kepada isteri dia. Baik. Bagi nafkah bila dia katakan okey. So, dia kena, kalau ikutnya dia kena bagi per hari. Kalau isteri kata, bang, makan untuk hari ni ada, tapi untuk esok tak lagi bang. Mana? Tak apa ni abang tak tunaikan tanggungjawab. Dia berjawab, saya wajib sekarang ni, besok tak pasti lagi. Entah saya mati, entah kamu mati. Jadi kewajipan tu berlaku setiap hari. Kewajipan itu berlaku setiap hari. Kalau si isteri kata, abang, saya menggugurkan bagi pihak diri saya, abang sudah saya menghadiah, kata saya nak cakap saya menggugurkan tanggungjawab abang kepada saya. Kalau patutnya hari ni makan pagi, tengah hari, petang, malam, semuanya oleh kerana saya anak orang kaya, semuanya 300 geni. Semuanya 300 geni untuk saya seorang, untuk anak lain pula. Hari ni tak apa bang, abang tak payah bayar. Bukan hari ni, seminggu abang tak payah bayar. Duit banyak. Okey? Mari esok dia kata, bang, abang punya nafkah untuk hari ni abang tak bayar lagi. So dia kata, semalam kata seminggu tak payah bayar. Dia kata, betul lah, itu saya punya perasaan, tapi bila hari ni saya nak, dan wajib kata abang tunaikan tanggungjawab, kerana kewajipan menunaikan nafkah tu berlaku setiap hari. Jadi suami dia kata, dah kamu dah bebaskan diri saya. Dah, semalam itu hanya janji, dan janji tidak wajib untuk ditepati. Janji dalam masalah begini tidak wajib untuk ditepati. Jadi apabila si suami bagi nafkah, nak ceritanya bagi nafkah tu panjang pula kat sini. Dia tak masuk-masuk kepada contoh ke seterusnya. Dia nak bagi nafkah, bang, makan pagi apa bang? Duit tak ada ni. Okey, ni ambil, saya dah beli nasi lemak. Dia bawa balik ke Muqattam, singgah kat kedai rumah Kedah tu, beli nasi lemak 25 geni bagi kepada isteri. Nah, ni makan sarapan pagi. Petang ni kita beli dulu lah. Okey, masa dia bagi tu, dia tak niat pun kerana Allah Ta'ala. Lepas isteri tengah makan, astaghfirullahaladzim, saya terlupa niat kerana Allah Ta'ala, basi nasi tu balik. Nak pulangkan semula kan. Kenapa bang? Maksudnya nasi balik. Dia pun ambil. Okey, sekarang saya pulang, ini adalah untuk kamu sekali lagi kerana Allah Ta'ala. Adakah wajib dia buat begitu? Tak wajib. Sebab bila dia dah bagi saja nasi tadi, walaupun tidak niat kerana Allah, niat apa niat pula, sama ada tak niat langsung atau niat geram, niat apa pun tak apa. Perbuatan tadi sudah dianggap selesai. Dia sudah melunaskan kewajipan dia, iaitu memberikan nafkah kepada isteri. Cuma kalau dia tidak niat kerana Allah, dia rugi, tak dapat pahala. Baik, subhanallah. Nak katanya dengan ilmu kita boleh dapat pahala. Padahal benda ni, contoh macam seorang suami, dia mesti bagi nafkah pada isteri dia. Dia mesti bayar sewa tiap bulan. Dan dia kena cari rumah kalau dia kena barah pada rumah. Walaupun tak dapat lagi syakah. Dia kena cari. Bayangkan, penat dia cari tu kerana apa? Kerana ini tanggungjawab saya, kerana Allah Ta'ala. Sebab wajib ke atas saya menyediakan tempat tinggal untuk anak-anak saya dan juga kepada isteri saya. Baik, penat dia, letih dia, semua tu berpahala. Boy, habis baru teringat lagi. Tengah syarah ni baru teringat sebelum-sebelum macam terlupa lah tu. Okey, tak apa, bulan ayah ini saya akan niatkan Allah Ta'ala. Okey, jadi kan nafaqat az-zawjat
nafkah isteri-isteri ni dia tidak memerlukan kepada niat untuk jadi sah, namun rugi kalau tidak niatkan Allah. Ini contoh kepada kewajipan yang tidak memerlukan kepada niat. Waraddil maghsub, satu orang dia pergi rampas satu orang, lawan lah set ni. Mak sini set, tak boleh, tak nak bagi pak ni, okey lah, ambil lah. Dia pun rampas yang set orang. Masa dia tu, dosa aku ni, terbentahlah aku ni main tomoy, main silat, senang je nak bully orang. Main dia pun rasa berdosa, dia pun nak pulang balik. Tapi masa dia nak pulang tu, dia terlupa niat kerana Allah. Dia niat lain. Sama ada contoh, masa dia rampas tu, satu orang gangster baru kata, rampas bawang, tak ambil. Dia pulangkan balik barang yang dia rampas kerana dia takut, atau kerana sebab-sebab yang lain, atau kerana orang tu menangis melalak depan dia. Dia kata, payah haji kan, polis datang semua. Jadi dia pulangkan barang yang dia rampas tadi kepada pemilik asal. Cuma dia terlupa niat kerana Allah. Dapat pahala ke? Tak dapat pahala. Dia berdosa ke? Tidak berdosa. Tapi masa start rampas tu dosa lah. Tapi dia pulangkan itu tidak berdosa, bahkan wajib dia pulang. Dia wajib memulangkan. Cuma dia tak dapat pahala kerana dia tidak niat kerana Allah Azza wa Jalla. Wal wada'i, maksudnya waraddil wada'i. Wada'i maktub pada maksub. Waraddil maksub, waraddil wada'i, waraddid duyun. Pulangkan barang wadi'ah. Satu orang, apa namanya, ya akhi, saya nak pergi jalan jauh ni, di rumah saya tu ada barang penting ni. Apa dia? Laptop. Saya takut nantilah jadi apa-apa kat laptop. Boleh tak awak tolong jaga? Wadi'ah, tolong jaga barang-barang kita, minta tolong orang tolong jaga barang kita. Berapa upahnya? Takkan nak upah. Dia kata wadi'ah ada dua jenis, yang free pun ada, yang bayar pun ada. Saya pilih yang bayar. Kalau tak nak bayar, cari orang lain. Okeylah, bayar. Jadi dia ambil konsep wadi'ah bil ajri. Boleh. Ataupun wadi'ah free. Yang ni memang kita sukalah. Wadi'ah free ni kan, minta tolong orang free. Itu kita suka sekali lah. Okey, jadi apabila saya contoh nak balik ke Malaysia bulan depan, dan di rumah tu katakan ada barang berharga, takut anak-anak main pun semua, saya pun minta tolong Ustaz Farid, tolong jaga laptop saya sekejap. Okey, saya pun balik Malaysia, Ustaz Farid pun setuju jaga secara percuma. Sebab Ustaz Farid memang suka secara percuma. Dia tak suka orang bayar ni. Jiwa dia begitu. Dia tak suka. Dia memang jenis orang begitu. Kalau kita bagi duit dia marah, tapi kalau kita ambil duit dia suka. Okey, jadi bila saya balik ke Malaysia, akhirnya saya pulang ke Mesir. Saya pun kata, Ustaz Farid, apa namanya barang saya? Okey, sila. Ustaz Farid pun serahkan, pulangkan semula barang yang saya minta tolong dia jaga. Wajib Ustaz Farid pulangkan. Baik, tapi Ustaz Farid terlupa niat kerana Allah Ta'ala, rugi Ustaz Farid, tak dapat pahala. Tapi sah perbuatan wajib tersebut. Waraddid duyun, bayar hutang, sama jugalah. Orang bayar hutang, wajib dia bayar hutang. Tapi kalau dia tak niat kerana Allah Ta'ala, tapi dia bayar apa? Geram lah. Orang nak minta tangguh, tak nak bagi, ambil lah, bagi sambil marah. Berdosa tak? Berdosa, tapi rugi, tak dapat pahala. Wa nahwi zalik. Begitu juga contoh-contoh lain lah. Banyak lagi lah perbuatan-perbuatan wajib. Tadi kita buat contoh macam istinja tadi, juga tidak memerlukan kepada niat. Mimma yasihhu fi'luhu, yang mana semua perbuatan-perbuatan yang disebut tadi, ini adalah termasuk di antara perbuatan-perbuatan yang sah tindakannya tersebut bi ghairi niyatin, tanpa perlu kepada niat. Wallahu a'lam. Jawapan yang panjang tu yang awal tu nak bagi tahunya, wajib dan mandub kita tak letak klausa imtisal itu kerana memang kebanyakan perbuatan wajib dan mandub memang perlukan kepada niat. Bila perlu kepada niat, maka dia akan membawa juga kepada isu imtisal. Walaupun ada juga kalau orang yang dia tak niat imtisal, sah. Satu orang berwuduk, nawaitul wuduk, dia tak sebut pun lillahi ta'ala, sah wuduk dia. Cuma rugilah kalau dia sebut dia niatkan kerana Allah, dapat pahala lagi. Tapi biasanya bila orang berniat, orang akan niat kerana Allah Azza wa Jalla. Itu asalnya lah. Lalu oleh kerana dah disebut kebanyakan buatan wajib perlukan berniat, Imam Khattab pun datang kalau juga sebagai tambahan, ada jugalah perbuatan yang wajib yang tidak memerlukan kepada niat. Jadi ketika itu
hendaklah orang yang melakukan perbuatan wajib jenis ini menghadirkan dalam hatinya niat melakukan perbuatan tadi kerana Allah, barulah dia dapat pahala. Kalau tidak, dia rugilah. Dia tak berdosa tapi dia rugi, tidak berpahala. Okey, jelas? Alhamdulillah. Kita masuk kepada was-sahih. Sejam juga kita baca Macam tak perasan waktu tu berlalu dengan cepat Apa dia Ustaz Fatullah? Tentang jumlah i'tiradiyah, adakah masuknya sama dengan jumlah i'tiradiyah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Dan apa faedah daripada jumlah i'tiradiyah? Apa faedah berjumlah i'tiradiyah? Dia sebenarnya jumlah i'tiradiyah ni dari segi dari segi i'rab dia tidak berkaitan lah. Dia la mahalla lahu min al-i'rab. Tetapi disebut tu kerana faedahnya, kerana ada munasabah je tu. Qala Rasulullah. Tiba-tiba ya Allah, berselawatlah kepada Nabi. Kan dia kira-kiranya macam apa kaitannya? Kaitannya dari segi adab. Dah alang-alang sebut, minta teruslah, walaupun sebenarnya kita bukan kita nak berdoa asalnya. Tapi dah kita sebut, okey, ceritalah. Contoh di sini, asal nak ceritanya kasiru minal wajibat la yata'attal ityanu biha illa idza qusida biha al-imtithal lam yahtaju ila at-taqi. Baru dah kena dengan nahunya. Dia ada syarat, dia ada jawab syarat. Okey. Namun oleh kerana dah disebut tentang kasir minal wajibat la yata'atta la yahsul illa idza qusida bil imtisal, taib ma huwa? Yani ma huwa? Ana la afham. Kata Al-Qari. Lalu syarih pun mendatangkan contoh supaya kita lebih nampak jelas. Cuma jumlah i'tiradiyah itu dari segi mahal, dari segi tempatnya dalam i'rab tak ada lah. Dia tambahannya tak kalau tak ada pun i'rab selesai. Dia tidak mengganggu i'rab namun dia berfaedah kerana contoh di sini menjelaskan. Contoh macam sallallahu alaihi wasallam tu atas dasar kerana kita nak bermohon kepada Allah agar Allah bersalawat kepada Nabi, lalu kita dapat pahala. Okey. Jadi jumlah i'tiradiyah itu dipanggil i'tiradiyah hanya semata-mata kerana laisa lahu mahallun fil i'rab. Tapi bukan maksud dia tidak berfaedah, dia berfaedah. Okey. Contoh kalau kita buat jumlah i'tiradiyah, innal azhar syarif, antum kullukum ta'rifuna al-azhar syarif, jami'atun nahnu nantami ilaiha wa naftakhir biha. Ayat dia, innal azhar syarif wa qad takharaja katsir min al-azhar syarif. Itu dah jumlah i'tiradiyah tu. Sebab kita bukan nak cerita yang tu, kita nak cerita man lahu manhajun rasikhun fi ad-difa' 'anil Islam wa ad-difa' 'an aqidatil ummah. Kan itu isu dia, tapi dah lalang sebut azhar. Kita pun ceritalah dia punya bunga-bunga dia tu. Itu dia panggil jumlah i'tiradiyah tadi. Geli-gelinya begitulah secara terperincinya tu katanya orang nahwu lah. Okey. Ya, okey, sahabat kita tanya. Sekarang ni di dalam takrif wajib dan juga takrif mandub tidak didatangkan klausa imtisal tu. Sebab apa? Sebab kebanyakan okey, timbul isu. Habis yang sikit tu macam mana? Dia bukan wajib ke? Dia wajib juga. Habis maknanya dia macam dia terkeluar daripada takrif ke? Tak, dia tak masuk dalam takrif. Sebab apa namanya, dia masih termasuk dalam takrif. Cuma persoalannya mengapa tidak disebut kalimat imtisal? Kerana ghalib perbuatan wajib tidak memerlukan untuk kita menjelaskan takrif itu tidak memerlukan kepada imtisal. Adapun yang ini nadir, wa nadir kal ma'dum. Nadir kal ma'dum. Innamal a'mal binniyat. Habis semua ke? Kalau innamal a'mal tu
kullul a'mal. Tapi rupa-rupanya ada juga perbuatan yang tidak perlukan kepada niat. Tapi lakinnahu qalil wa nadilah hukmalah. Ka'annahu mush mawjud. Kata orang Mesir lah Okey. Jadi takrif sini yang disebut kalimat imtisal itu atas dasar aghlabiyah lah Maknanya kenapa? Kerana memang akan berlaku imtisal pada kebanyakan perbuatan wajib dan juga mandub. Cuma dalam isu tertentu tadi, ini qadiyah khassah lah, ini adalah isu-isu khusus. Perbuatan yang dia sah, dia wajib, dia mandub dan dia sah walaupun tanpa niat. Ni macam mana? Okey, yang ni dia perlu kepada niat untuk dapat pahala. Untuk dapat kepada pahala. Qala rahimahullahu azza wa jalla was-sahih. Ini sambungan kepada matan. Betul, alhamdulillah, bila kita hafal matan kita nampak pembahasan kita di mana. Wal ahkamu sab'atun al-wajib wal mandub wal mubah wal mahzur wal makruh. Khalas. Sekarang was-sahih. Dan kita akan sambung pula dengan wal batil ataupun wal fasid. Was-sahih, maksudnya ta'rif kepada sahih. Sahih ni apa dia? Sahih ni adalah perbuatan yang tertakluk dengan hukum yang namanya sihhah. Was-sahihu min haitsu wasfuhu bis-sihhah. Perbuatan yang namanya as-sahih, kita nak mendatangkan definisi dia, tetapi kita datangkan dari sudut tertentu. Min haits wasfuhu bis-sihhati. Kita nak mendatangkan definisi dari satu sudut tertentu, bukan dari semua sudut, dari satu sudut tertentu saja, iaitu dari sudut perbuatan sahih ini dia terkait, dia terikat dengan hukum yang namanya as-sihhah. Kita ingat kita perbahasan-bahasa sebelum ni, kenapa min hais ni? Sebab kita tak akan mampu mendatangkan definisi as-sahih secara hakikinya, tak mampu. Sebab as-sahih itu sendiri dia punya hakikat yang pelbagai. Akad jual beli yang sahih, nikah yang sah, itu semua dah contoh dah. Baik, akad nikah dengan jual beli tak sama. Kalau kita nak mendatangkan takrif sahih, mari kita kena datangkan satu takrif yang merangkumi semua hakikat bagi jual beli yang sah, akad nikah yang sah, dalam keadaan benda tu tak sama, hakikatnya tak sama. Tak mampu nak terjemah, tak mampu nak mendatangkan definisi. Maka oleh kerana tak mampu datangkan definisi yang akan merangkumi hakikat as-sahih itu, maka kita datangkan satu definisi melihat dari sudut tertentu je. Dari sudut perbuatan-perbuatan sahih ni, walaupun hakikatnya tak sama, tapi dia ada al-qadrul mushtarak, dia ada kadar kesepakatan dia, yang walaupun dia orang ni semua tak sama, tapi yang dia sama dari sudut itu. Yang dari sudut itu kita terjemah apa yang sama. Semua perbuatan-perbuatan sahih ni dia tertakluk, dia diikat dengan hukum yang namanya as-sihhah. Jadi dari sudut ini, dari fokus ini, kita pun mengatakan as-sahih adalah ma yata'allaqu bihi nufuz wa yu'taddu bihi. Kalau sahabat masih ingat tentang takrif wajib, awal-awal itu saya uraikan tentang isu min hais ni. Sama juga macam perbuatan wajib. Perbuatan wajib macam-macam. Kita nak terjemah al-insan, boleh hayawan natiq, sebab insan ini dia tak ada berbeza. Insan keinsanan saya, kemanusiaan saya dengan kemanusiaan sahabat-sahabat semua adalah sama. Tak ada istilah saya punya keinsanan berbeza dengan keinsanan kamu. Tak, semua kita adalah sama dari sudut kemanusiaan itu. Sebab semua kita adalah hayawan natiq. Hakikat kita semua sama, tapi wajib tak sama. Apa wajib? Solat. Apa yang contoh perbuatan wajib? Puasa. Puasa tu solat ke? Tak. Puasa, solat. Hakikatnya berbeza terus. Jadi macam mana kita nak menterjemahkan erti wajib? Tak mampu. Beza dengan kalau kita nak menterjemahkan kalimah al-insan, boleh. Sebab dia hanya ada satu hakikat saja.
Tetapi wajib bukan satu hakikat, macam-macam hakikat yang ada. Macam mana kita nak datangkan satu perenggan yang merangkumi semua hakikat yang berbeza ni? Tak mampu. Maka oleh kerana begitu, dia kata tak mampu, kita pun mendatangkan takrif wajib hanya melihat dari satu perspektif, apa cakap Melayu kita, persudut ya. Melihat dari satu sudut, itu lebih jelas lah. Itu bahasa Melayu yang asli melihat dari satu sudut tertentu, iaitu walaupun solat bukan puasa, puasa bukan haji, tapi kesemua mereka diikat dengan hukum yang namanya al-wujub. Okey, sekarang kita mampu untuk terjemah. Itu pun tidak dia bukan takrif yang tam lah. Okey, sama juga dengan isu sahih, begitu juga dengan isu batil, dan juga begitu juga dengan isu manduk, makruh yang telah kita bincangkan panjang sebelum ni. Was-sahih min haitsu wasfuhu bis-sihhah istilahan, secara dari sudut istilahnya, istilah usul fiqh lah, ma yata'allaqu bihin nufuz, maksudnya kullu fi'lin, apa di sini maksudnya kullu fi'lin, ma ay kullu fi'lin, bismillah, yata'allaqu bihin nufuz, sebarang perbuatan yang tertakluk, yang berkait dengan an-nufuz. Kalau ikut asal makna nufuz, sampai ke sasaran, itu masuk an-nufuz. Kalau ikut asal maknanya lah, sebarang perbuatan yang mencapai sasaran. Apabila sampai kepada sasaran yang diinginkan, maka perbuatan itu dinamakan sebagai sahih. Tapi kalau tak sampai sasaran, tak dinamakan sahih. Tersasar, dia jadi perbuatan tersasar, tak sampai sasaran. Okey? Ma yata'allaqu bihin nufuz, sebarang perbuatan yang berkait dengan sampai kepada sasaran. Bidzal al-mu'jamah, dengan huruf zal yang bertitik. Apa sebab pula ada zal yang tak titik ke? Kan? Tak ada kerja ulama-ulama kita ni. Yang ni pun nak cerita. Siapa yang ada ke zal tak ada titik? Okey, ini contoh i'tirad. Ini contoh i'tirad kita kepada ulama-ulama sebelum ni. Dia tak perlu bizal mu'jamah tu, sebab memang semua huruf zal adalah bertitik. Kalau kita i'tirad begitu, memang nampak power lah, terkenal lah kan. Tapi kita dididik oleh Al-Azhar Asy-Syarif, subhanallah, kita dididik oleh para ulama kita, jangan cepat i'tirad, fahami dulu, cuba fahami dengan baik kenapa dia buat begitu. Sebab contoh di sini, ma yata'allaqu bihin nufuz, sebarang perbuatan yang berkait dengan an-nufuz. Kalimah an-nufuz tu hujung dia huruf zal. Hujung dia adalah huruf zal. Lalu disebut bizal, dengan huruf zal al-mu'jamah, bertitik. Timbul i'tirad, kenapa perlu sampai, cukup dengan bizal khalas. Bizal, kenapa sampai bil mu'jamah, macam seakan-akan tambahan yang tidak berfaedah. Sebab mana ada huruf, adakah zal bertitik, zal tak ada titik? Zal ada dua jenis, zal bertitik, zal tak ada titik. Kalau dah tak ada titik, itu namanya dal, dah bukan zal. Jadi kenapa ni? Timbul persoalan. Jadi jiwa kita ni mula nak hentam, kan? Itu biasa. Tapi kita diajar, relax lo, kan? Isbir qalilan, birraha. Syuf Farid wa Afrid. Birraha. Tenang dulu, khuz nafasak, ba'din fakkar. Maka syai dak kaman ismu na'na, hina izin ad-dunya masyiyah. Agak-agak kenapa saya nak tanya kepada yang hadir, agak-agak kenapa Imam Al-Khattab mendatangkan kalimah al-mu'jamah di situ? Pertama, kenapa disebut bizal? Itu satu soalan. Kenapa? Tak boleh ke ma ta'allaqu bi nufus khalas? Dengan huruf zal yang bertitik. Alamak kita contoh, adakah kita buat buku saya pergi dengan menggunakan huruf G, pergi, bukan perli, pergi.
dengan huruf G. Ada ke buku-buku Melayu begitu? Aduh, tension kita apa ni? Dia ni nak ajar kita huruf ke kan? Jadi pertama, kenapa disebut bizal? Tak kan senang je. Ma ta'alaku bin nufuz wa huwal buluh, kan selesai. Baru nampak standard sikit ni dengan huruf zal. Lepas tu dah disebut huruf zal. Sebut pula bertitik pula kan. Allah. Ni nampak punya tak ada kerja ni, nak bagi buku ni panjang ni. Itu kan contoh dah start nak iktiraf tu. Contoh kritikan. Tapi kita diajar khuz nafasak birrahah. Soalan bersangka baik kan, kita pun mesti ada sebab. Takkan Khattab ni bukan biasa. Kita bukan macam dia orang yang hebat, orang yang alim, dikenali dalam mazhab Maliki. Baik dia seorang yang begitu statusnya, takkan dia buat benda tu cincai, mesti ada sebab. Okey, apa sebabnya? Kalau tak jumpa, khalas. Saya ialah sebagai dari sudut beliau orang alim, mesti ada sebab. Tapi puas saya mikir tak jumpa sebab. Jadi kita menyatakan saya tak faham. Selesai. Itu kalau kita tak mampu sampai lah. Kalau kita dapat pula dia punya sebab, okey, baru kita akan nampak subhanallah, mereka ini menulis dengan penuh hati-hati dan penuh dengan tanggungjawab amanah ilmu. Soalan, kenapa? Memanglah nak sangka baik, tapi benda kan, mana ada semua orang yang semuanya betul, mesti ada salah juga. Kerana setengah orang dia ladahi syahwah fil bahsi 'anil khata'in nas wa za'lan law lam yajid ayy khata', lazim fi khata'. Macam ni, allazi lam yakul ladhi khata' huwa an-nabi faqat. Lamma qulna la hadzal 'alim la'allahu kan kaza wa kaza ka'anna qaddasnah ka'anna nuri an naj'alahu fi martabatil anbiya. Ada orang begitu digitation. Mana boleh, mesti kita cari salah untuk menunjukkan dia bukan nabi. Sabar Syekh. Tenang sikit. Okey, apa sebab? Pertama, kenapa disebut bizal? Yang kedua, kenapa disebut pula al-mu'jamah? Siapa ada jawapan? Siapa ada jawapan? Kita belajar pakai Khattab dengan duit Ustaz Farid. Fakar. Melakkan tashif. Wow, menggunakan istilah-istilah yang hebat. Tashif. Apa yang boleh menyebabkan tashif dia sudah apa? Dulu tak ada? Okey. Oh wow. Dah tak ada edit. Tak kata orang dulu tak macam kita lah. Kita lagi hebat lah. Okey, silakan teruskan. Jadi takut berlaku tertinggal titik dan sebagainya. Jadi berubah makna. Okey, jadi demi kata, itu jawapan dia, subhanallah. Orang Perak Orang mana? Orang Lenggong. Baik. Kata akhir saya banyak kali tanya nama, banyak kali lupa. Sorry, tahu lah, anda ni dah orang tua kan. Siapa nama? Luqman. Boleh kenal Okey Kata Ustaz Luqman tadi untuk mengelakkan berlaku tashif. Sebab apa? Orang dulu betul saya suka main dengan makhtutat, kita selalu jumpa benda ni. Kadang-kadang tertinggal titik. Sebab yang menyalin makhtutat itu bukan semuanya orang alim. Dia menyalin buku. Dulu tak ada buku cetak Bila tak ada buku cetak, bila seorang alim menghasilkan buku, orang alim masih dia tulis tu, insya-Allah lah kan. Kau ada silap pun tak sengaja lah, tapi dia biasanya insya-Allah okey. Akhirnya okey, buku dah siap. Dia, anak murid ada 1000 orang, ada 20 orang, 30 orang. Nak cetak kat mana? Tak ada masyarakat cetak masa tu. Jadi cara dia ada satu pekerjaan zaman dahulu. Awak tolong salin buku ni. Buat, saya nak 10 kopi. Jadi orang ni, baik, berapa harga? Saya bagi 3 ekor lembu. Harga dia contoh. Okey, terima kasih, saya setuju. Dalam tempoh sebulan siap. Jadi orang tu akan salin. Dia kadang-kadang tulis tak faham. Dia tak faham benda ni tak apalah, yang penting salin je. Faham tak faham nanti saya terang lah. Bukan kerja aku nak tulis sampai faham. Yang penting aku tulis. Bila tulis itulah kadang-kadang contoh nak tulis ma yata'allaqu bihin nufud, dia jadi ma yata'allaqu bihin nufud.
Nufud. Nafad. Nufud ada ke dalam bahasa Arab nufud? Kalau nafad ada. Kalau nufud ada ke? Cek jap. Kalau nafad ada. Nafad maksudnya dah habis. Apa yang berkait dengan tak ada dah, habis. Khalas, mafish. Ada ke nufud? Cuba cari jap. Macam tak ada. Sekadar cari-cari ni tak ada. Baik. Jadi tak berlaku tasrih sebab dalam bahasa Arab tak ada nufud. Kan timbul satu kritikan yang seterusnya. Kalau tak tulis bizal pun selesai. Orang Arab tak ada bin nufud. Semua tahu bin nufuz. Maksudnya? Kalau terdengar titik dia sudut apa? Tak faham saya. Al-mu'jamah supaya jelas. Ni bukan huruf dal ini huruf zal. Sebab kerana bila sebut bizal tu, kalau nak eja bizal tu, takut yang salin tu dia tertinggal titik. Lalu bila dia sebut al-mu'jamah selepas tu, kalau dia tulis bidal al-mu'jamah pun kalau kita baca si nasikh ni la haula wala quwata illa billah. Bidal al-mu'jamah nampak sangat masa dia salin tu dia tertinggal. Jadi sebab itu didatangkan kalimah al-mu'jamah itu, pengarang ni Imam Khattab supaya kita tak silap. Kenapa? Beliau takut yang menyalin akan silap. Bidal al-mu'jamah. Bila sebut je mu'jamah, sah-sah kita tahu bukan bidal tapi bizal. Okey? Sah-sah. Sebab tak ada ad-dal al-mu'jamah. Dal mesti bidun ni ain nuqtah. Tapi bila sebut mu'jamah, titik pula tak ada dal zal 1 titik, zal 2 titik, zal 3 titik. Satu je titik iaitu huruf zal. Okey? Itu jelas alhamdulillah bizal mu'jamah. Tapi kenapa disebut bizal? Kalau dia tak sebut langsung kan selesai. Sebab orang semua takkan baca bin nufud. Nampak tak? Kan? Macam mafish faedah. Kalau sebut ma yata'allaqu bin nufud, tak akan ada orang baca begitu. Sebab orang Arab akan baca bin nufuz. Kita panggil mak kita, kita sebut contoh, kita sebut mak, apa namanya, kita panggil mak kita, kita aja mami, M-A-M-Y, cakap Inggeris tu silap. Macam mana aja mami dalam bahasa Inggeris? M-U-M-M-Y dia ada khilaf tak dalam masalah ni? Antara qalun dengan apa? Qalun dengan wars tak ada M-U-M-M-Y. Ada ke agak-agak orang putih baca tu mumi, hai mumi, mak anak panggil. Jadi eja mumi, M-U-M-M-Y. Ke semua akan baca mami? Mam, semua akan baca mami. Tapi walaupun dia eja macam tu sekalipun, tak akan berlaku kesilapan. Sebab orang semua tahu tak ada istilah mumi. Semuanya mami. Kan ada mumi lah cakap Inggeris. Saya tak tahulah. Itu mumia. So Farid dia memang kita kena bawa dia ke Khattab depan sebagai iqab. Okey, jadi kenapa pula disebut huruf bizal itu? Itu satu persoalan. Kan? Kemungkinan takut dengan Zaid. Sebab nufuz dari kalau tertukar dengan huruf zai, kalau nufuz apa maksudnya? Nufuz. Okey. Nafazal ghazal wasaba fi irtifa', melompat. Jadi dia punya masdar dia adalah, dan juga antara makna juga almat nufuz. Nampak? Saya tak terfikir tu. Saya terfikir yang lain. Tapi apa yang disebut oleh Ustaz Luqman boleh berkenalan betul sebab huruf zal dengan huruf zai dekat-dekat. Dan kadang-kadang bila kita menulis
maktutat tu kadang-kadang nak tulis huruf zai pun macam huruf zal. Nak tulis huruf zal pun macam huruf zai. Kalau segi makna, ma yata'allaqu bihin nufuz, ay ma yata'allaqu bihil maut. Berubah makna terus. Tengok saya tak terfikir yang tu, sahabat kita fikir. Subhanallah, barakah beliau keluarkan itu, kita semua dapat tahu. Yang saya terfikir satu benda lagi pula, iaitu untuk orang ajam macam kita. Sebab kita ni, dalam macam kita ni buka kamus, saya lagi ada juga yang pergi tukar masalah ma yata'allaqu bihin nufud. Orang Arab tak baca begitu, tapi kita yang bukan Arab ni takut berlaku silap juga. Jadi supaya tidak berlaku kesilapan dalam membaca kitab, beliau pun datang bizal. Jadi ada dua kemungkinan. Ya imam demi mengelakkan huruf zai itu, dia sebut bizal sebab dia takkan zal dengan zai jauh. Dia tak sebut bizai, dia sebut bizal. Jadi kalaulah si al-nasikh itu yang tolong catat kitab itu, dia pergi jadikan kalimah itu bizai bin nufuz, tapi selepas tu dia akan sebut bizal. Jadi kita baca nasikh silap ni sebab pengarang jelas-jelas kata bizal, lepas tu mu'jamah pula. Jadi dia menyebabkan kita terpelihara daripada jatuh dalam kesilapan. Subhanallah, nampak dia mengapa para ulama kita sampai begitu sekali subhanallah. Lepas tu jangan senang-senang kita nak menghentam ataupun nak mengkritik ulama. Tapi dalam masa yang sama kita diajar oleh ulama azhar supaya keluarkan kritikan tu. Dalam masa yang sama kita keluarkan, dalam masa kita cuba cari juga. Kita sekadar keluarkan kritikan tu sebagai orang kata apa? Sebagai keluarkan segala kemungkinan sebelum kita nilai kritikan kita itu tepat atau tidak. Sebab kritikan itu mengajar kita untuk jelas dan juga untuk dakik dalam menyatakan satu pendapat. Bukan semua. Yang mana daripada kalimah-kalimah yang boleh menyebabkan orang salah faham, di situ biasanya para ulama akan sebut bizal, kadang disebut at-tahtiyah, huruf bil, contoh dia kata bil ya at-tahtiyah, main dua titik di bawah. Dua titik dia al-fawqiyah, al-fawqiyah dua titik, contoh dia sebut al-fawqiyah, main dua titik di atas. Nak kata ni huruf ta, bukan huruf nun. Dia datangkan benda-benda begini untuk mengelakkan kita daripada berlaku silap. Bizalil mu'jamah itu adalah jumlah i'tiradiyah. Sebab kalau kira-kiranya yang diinginkan ma yata'allaqu bihin nufuz wa huwa al-bulughu ila al-maqsud. Jadi kalimah bizalil mu'jamah itu adalah jumlah i'tiradiyah. Tapi penting, walaupun dari segi i'rab dia tak diperlukan, tetapi dia sangat penting supaya kita tak berlaku silap. Okey, alhamdulillah dapat saya satu kalimah baru, an-nufuz maknahu al-maut. Kalau dia timbul i'tiradiyah, dia akan sendiri isim majrur. Dia ada apa? Maksudnya dia ada i'rab. Dia sini ada i'rab, tapi dan yang sebelum itu tak ada kaitan. Contoh bizal memang ada kaitan, hala kauni kainan, contoh kan. Tetapi adakah dia itu diperlukan pada ma ta'allaqu bin nufuz dan juga jumlah yang seterusnya? Dia tak diperlukan. Contoh macam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlah sallallahu alaihi wasallam itu jumlah i'tiradiyah. Dia tu sendiri ada i'rab dia, salla fi'lu madhi, lafzul jalalah al-fa'il. Tetapi jumlah sallallahu alaihi wasallam itu tidak diperlukan secara i'rabnya oleh jumlah sebelumnya. Okey? Ini akhi memang ambil berat sungguh tentang jumlah i'tiradiyah. InsyaAllah antara mu'tarat biiznillah. Wa huwa al-bulugh, wa huwa di sini maksudnya an-nufuz. Apa maksud an-nufuz? Dan sebab disebut dalam ta'rif wa sahihu ma yata'allaqu bihin nufuz wa yu'taddu bih. Jadi Imam Al-Hattab mendatangkan ta'rif an-nufuz. Sebab kalau kita buka dalam Syarah Mahali, Imam Mahali tak mendatangkan definisi an-nufuz. Jadi Imam Hattab menjelaskan apa maksud nufuz. Ma yata'allaqu bihin nufuz wa huwa ay wan nufuz huwa al-bulughu ila al-maqsud, sampai kepada maksud.
sampai kepada yang diinginkan, sampai kepada tujuan yang diinginkan. Contoh, kahallil intifa', jangan baca kahallil intifa', sebab alif lam tu alif al-hamzah, dia adalah hamzatul wasl, bukan hamzatul qata'. Jadi yang dibaca kahillil intifa', salah. Kita baca kahillil intifa', kahillilin, bukan kahillil in. Jadi tak zahir huruf alif tu. Kahillil intifa'i fil bay', seperti halalnya untuk kita mengambil manfaat daripada jual beli. Saya beli satu benda, saya beli katakan handset Ustaz Farid. Sebab apa? Bila saya beli, apa yang saya dapat? Kalau jual beli itu sah, sampai kepada maksud yang diinginkan, saya boleh jual balik, saya boleh guna, saya boleh bagi hadiah. Itu adalah manfaat yang saya perolehi daripada jual beli. Tapi kalau jual beli itu tak sah, saya tak boleh ambil manfaat tu, sebab tak sah, tak sampai kepada maksud yang diizinkan oleh syarak. Beli handset Ustaz Farid, tapi bukan beli, rampas. Saya tak nak jual. Jual ke tak jual saya tak kira. Awak beli berapa hari tu? Saya beli 3,000. Dah ambil 3,000, jangan cakap banyak. Ni pasal-pasal orang lantak nak kena tumbuk ke nak jual? Ustaz Farid kata, ayo payah orang ni. Ni dah kena paksa ni. Tak sah jual beli sebab penjual dipaksa. Jadi berlaku ikrah. Habis saya bila dapat aset Ustaz Farid yang saya ambil secara paksa tu, boleh ke saya jual kat orang? Haram, bahkan tak sah. Boleh ke saya guna? Dosa, kena pulangkan balik. Jadi maknanya tak sampai maksud. Tapi kalau sampai maksud, dia jadi perbuatan tadi dipanggil sahih. Jelas ma yata'allaqu bihi an-nufuz, ay an-nufuz huwa al-bulughu ila al-maqsud ka hillil intifa'i fil bay', seperti halal kita mengambil manfaat daripada jual beli. Orang yang bila jual beli berlaku perpindahan milik. Barang si pembeli jadi milik si penjual, barang si penjual jadi milik si pembeli. Jadi dengan sebab jual beli itu sah, maka berlakulah hillul intifa'. Si penjual berhak, sudah mendapat, boleh menggunakan harta yang asalnya milik pembeli. Pembeli pula boleh menggunakan barang yang asalnya milik penjual. Kenapa dah boleh? Sebab sampai maksud jual beli tadi. Wal istimta' fi an-nikah, asal kita dengan orang perempuan tak boleh kita berseronok-seronok dengan orang perempuan. Nak bercakap hoeh-hoeh tak boleh. Orang perempuan pun begitu, tak boleh nak cakap hoeh-hoeh, cakap menggeli-geli, menggatal-gatal dengan orang jantan, tak boleh. Orang lelaki pun begitu dengan orang perempuan, tak boleh. Mesti dengan adab. Cakap tu dengan baik, bukanlah maksud dia dah jadi macam soldier, soja lah pula. Sodah, apa khabar? Syed datang kelas hari ni. Nak bagi supaya tidak berlaku tidak timbul syahwat apa semua, sampai begitu sekali. Ni ustaz apa? Ustaz, boleh jadi musyrik? Amboi, ini saja. Sabarlah, cakap elok tak usah lah, bukan maksudnya jadi kasar Tapi kau sampai cakap gatal tu yang diharamkan syarak, sebab dia akan menyebabkan timbul syahwat selepas tu. Cakap dengan baik. Bila kita nak boleh menggatal tu? Bila ada nikah. Jadi bila sah nikah tu, lelaki kahwin dengan perempuan, cukup ada dia punya wali izinkan, lepas tu ada saksi. Maka bila sah saja nikah, diizinkan untuk menggatal dengan isteri tadi. Diberikan keizinan untuk kita berseronok-seronok dengan si isteri tadi, yang pada asalnya tak boleh. Bila sampai pada maksud, maka nikah itu dipanggil an-nikahu sahih. Limadha? Li'annahu bisababihi nastati' an nastamti' bizaujah. Bisabab sihhati nastati' an nastamti' bizaujah. Jadi ini adalah contoh kepada al-bulugh ila al-maqsud, sampai kepada tujuan. Hati-hati orang lelaki dengan orang perempuan kena hati-hati. Nak pula kita yang belajar agama ni, kita jauh daripada keluarga, dalam masa yang sama kena ingat tu. Jangan diingat bahawa kita dah orang belajar agama, insya-Allah Tuhan jaga, tak. Dia kena hati-hati. Dengan orang lelaki dengan orang perempuan kena hati-hati sungguh, dengan penuh adab dan tak ada unsur menggatal. Kalau nak gatal sungguh, sampaikan kepada as-sahih tu. Saya nak menggatal dengan kamu, bagi nombor telefon mak ayah kamu. Boleh.
cara sebut pun dengan penuh baik. Saya nak menggatal dengan kamu. Bagi dia betul bapa ayah. Saya nak melamar kamu terus. Kalau boleh besok kita kahwin. Okey, silakan. Tapi kalau berasa tak nak sampai kepada akad nikah itu, belum lagi, jangan dulu. Sebab kadang-kadang takut apa? Takut kita jatuh dalam lemah maksiat. Wal-iyazubillah min zalik. Hati-hati Sepanjang pengalaman saya dengan pelajar, benda ni satu benda yang serius Dari zaman pemberang sampai zaman hari ni, kita kena ambil berat benda-benda begini Selagi tak kahwin memang sangat bahaya. Bila dah kahwin, tanggungjawabnya besar juga dengan isteri, dengan anak. Sebab perkahwinan ini bukan semata-mata bergembira saja, tapi adalah tanggungjawab mendidik anak-anak, bagaimana kita mengawal kesabaran. Sebab kita kahwin dengan orang perempuan. Bila kahwin dengan orang perempuan lemah, orang lelaki kuat. Jarang sangatlah orang perempuan pukul orang lelaki. Biasanya orang lelaki pukul orang perempuan. Sebab tu kalau kita tengok dalam kes perkahwinan, kadang-kadang isteri itu menjadi bahan apa? Bahan kezaliman si suami. Kalau berasa sangat nak tunjuk hero, pukul kawan-kawan. Kita tengok siapa yang kena pukul lepas tu. Seronok kan. Tapi kalau nak lepas marah pada isteri, jangan. Nak lepas marah, lepas dengan kawan. Wah, hati dengan kau, saya sedap tak puas hati dengan aku, kau seorang tak apa dia, aku tak hati dengan kau. Tengok, kita tengok dia punya kejantanan lepas tu. Siapa jantan, siapa jadi tikus lepas tu. Tapi bukanlah suruh bergaduh, tapi nak katanya jangan lepaskan. Perkahwinan tu sendiri adalah satu ujian dan tanggungjawab. Okey. Wa asluhu asal kepada kalimah an-nufus dari segi bahasa Arabnya. Ni semua balik isu dia pada kalimah an-nufus tu Asal kalimah an-nufus itu wa asluhu wa aslu an-nufus fi lughatil arabiyyah maksudnya ma'khuzun min nufuzis sahm. Diambil daripada kalimah nufuz as-sahm. As-sahm ni apa dia? Anak panah. Nufuz maksud dia sampai sasaran. Maksudnya bila kita lepaskan anak panah, bila anak panah kita pergi kepada sasaran yang kita inginkan dan kena, dinamakan nafazas sahm. Anak panah tadi telah pun sampai kepada sasaran dan telah merobek sasaran tadi. Jadi ini asal kalimah bahasa Arab ni, nafazas sahm. Asalnya untuk as-sahmu itulah, tapi oleh kerana anak panah tu sampai, maka sebarang tindakan yang sampai kepada maksud yang diinginkan, digunakan juga kalimah an-nufuz. Contohnya dalam matan ni, bukan wasahih ma yata'allaqu bin nufuz, kita berterjemah sahih ni adalah sebarang perbuatan yang berkait dengan anak panah yang sampai kepada sasaran. Pengsan. Sahih adalah perbuatan yang berkaitan dengan anak panah. Anak panah mana pula yang sampai kepada binatang yang kena panah. Kalau kita terjemah begitu, insya-Allah Taurah muharrafah. Wa ulama Bani Israel rosak orang. Jadi an-nufuz itu sebenarnya diambil asalnya berkalimah nufuzus sahm, dan cuma maksud di sini maksud dia bulughul maqsud. Wa asluhu min nufuzis sahmi ay bulughihi maksudnya bulughis sahmi al-maqsuda. Wa yu'taddu bihi. Kenapa wa yu'taddu bihi? Kalau kita tak faham matan, pening kita. Mana pula yu'taddu bihi ni? Bila kita faham matan, selesai. Was-sahihu ma yata'allaqu bihi an-nufuzu wa yu'taddu bihi. Sekarang Asy-Syarih nak terangkan wa yu'taddu bihi ni apa benda pula? Sebab dalam takrif ada. Maksud dia selesai. As-sahih adalah sebarang perbuatan yang sampai pada maksud. Kita faham dah. Tiba-tiba ada pula wa yu'taddu bihi, dan diiktibar pula perbuatan tersebut. Ni apa pula maknanya? Ada beza ke sampai kepada sasaran dan diiktibar? Ada ke benda sampai sasaran tapi tak diiktibar? Ada ke benda iktibar tapi tak sampai sasaran? Jadi mungkin orang akan timbul soalan. Lalu Asy-Syarih pun menjelaskan wa yu'taddu bihi fi syar'i, diiktibar perbuatan itu, diiktibar dari sudut syarak. Maksudnya kalau orang iktibar tapi syarak tak iktibar, tak dinamakan sahih. Contoh, jual beli ni sah. Kenapa? Semua orang setuju lah. Jual apa? Jual ganja.
Dan yang beli pun ganjar, yang jual pun ganjar, kampung tu semua kampung ganjar. Semua kata okey, ada je banyak jual beli sah. Sah bendanya. Tak sah, kita iktibar sah. Kita kata wa yu'taddu bihi itu maksud dia syar'an, bukan urfan. Jadi wa yu'taddu bihi, siapa yang ya'tad tu? Man allazi ya'tabir annahu sahih? Asy-syari'. Jadi maksud as-sahih ni adalah apabila perbuatan itu sampai pada sasaran dan dianggap okey oleh syarak, bukan dianggap okey oleh masyarakat. Bi'an, wa yu'taddu bihi fi syar'i, kami faham dah. Tapi apa maksud benda itu diiktibar oleh syarak? Lalu kata Imam Al-Khattab, beliau pun mendatangkan rupa satu perbuatan itu diiktibar oleh syarak tu macam mana? Dia panggil ba' di sini ba' taswiriyah. Bi'an yakun hadzal fi'lu qad jama'a ma yu'tabaru fihi syar'a. Ini baru kita faham. Oh, inilah maksud dia hadza syai' mu'taddu bih. Asy-syari' i'tadda bihadzal al-fi'l. Apa maksud satu perbuatan itu syariat telah mengiktibarnya? Iaitu apabila perbuatan itu telah menghimpunkan semua yang diperlukan oleh perbuatan tersebut dari sudut syarak. Maksudnya cukup rukunnya, cukup syaratnya, tak berlaku mani', cukup syarat, cukup rukun, tak ada sebarang mani'. Ini baru diiktibar oleh syarak. Semayang sedap. Oh, sedap awak semayang. Saya semayang sampai jurai mata menangis. Dia kata, itu tara tak ambil wuduk. Ayo, jadi semayang tadi mu'tabar ke si syarak? Tidak mu'tabar. Mas sebab? Li'annahu lam ya'ti bi syarti sihhati as-salah wa huwa al-wudu. Jadi kita tahu lah semayang tadi ghair mu'tabar syar'an. Li'annahu li'anna hadhihi salah lam tajma' jami'al arkan wa jami'ash syurut. Jadi apabila sebarang perbuatan itu tidak menghimpunkan seluruh syarat dan juga rukun, dan tidak pula mengelakkan daripada sebarang mani', maka perbuatan itu tidak diiktibar oleh syarak. Bila perbuatan itu diiktibar oleh syarak? Apabila syarat dia okey, sah semuanya, rukun pun okey, clear, tak berlaku pula mani', tak berlaku benda yang menghalang. Macam wuduk elok dah, saya dah basuh muka, basuh tangan, pelaki tertib, semua elok dah. Cuma itulah tangan ni adalah bau-bau ni, selotip tu bau perasan lah. Tak perasan, air lalu atas selotip, bukan lalu atas kulit. Jadi ada mani', bila ada mani' tidak sah wuduk tadi. Jadi wuduk ghair mu'tabar syar'an. Jadi rupanya maksud wa yu'taddu bihi, maksud dia adalah idza kana hadzal fi'lu istawfa jami' asy-syurut wal arkan. Ini baru maksud mu'tad bih. Jelas Aqdan kana aw ibadatan. Tak kiralah perbuatan yang diiktibar oleh syarak ini, dia ni dari sudut akad atau dari sudut ibadah. Akad ni dia ada dua pihak. Macam jual beli, akad hutang. Ada yang berhutang, ada yang bagi hutang, ada yang berjual, ada yang beli. Ibadah tak ada saya buat ibadah dengan kamu kita semayang, saya jual semayang, kamu beli semayang itu tak panggil akad, itu panggil ibadah, sebab kita direct dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi sesama makhluk ni dia panggil akad. Aqdan kana au ibadatan. Tak kiralah ibadat ke akad ke, kalau sampai pada maksud yang diinginkan, maka kita diberikan keizinan oleh syarak untuk mengambil manfaat selepas kita melakukan perbuatan tersebut. Dalam masa yang sama perbuatan itu cukup syaratnya, cukup rukunnya, maka perbuatan itu dinamakan sebagai sahih. Lalu kita pun kata hadhihi salatu sahihatun wa hadzal aqdu sahih. Jadi kenapa kita namakan ibadah ni sahihah? Sebab balaghal maksud, sebab berlaku i'tibar di sisi syarak. Begitu juga dengan akad jual beli contohnya. Fan nufuz min fi'lil mukallaf. Lalu mungkin orang timbul
Saya faham dah tu, tapi saya masih lagi tak nampak lah apa beza di antara ta'allaqu bihin nufuz, apa beza nufuz dengan mu'tad bih. Macam tak clear lah. Nufuz sampai maksud, iaitu kita berhak menggunakan manfaat yang terhasil selepas akad itu sah atau ibadat itu sah. Tapi apa perbezaan ketara di antara an-nufuz dan juga mu'tad bih? Mungkin orang tak perasan. Lalu kata Imam Al-Hattab, fan-nufuz, maknanya fa di sini takkan dia fa fasihah. Iza aradta an ta'rif al-farqa bainan nufuz wa bainal mu'tad bih fa aqulu lak an-nufuz min fi'lil mukallaf wal i'tidad min fi'li syari'. Kalau kamu nak tahu apa beza di antara an-nufuz dan juga beza di antara al-i'tidad, lalu aku katakan kepadamu, an-nufuz adalah daripada perbuatan mukallaf. Sebab dia yang buat perbuatan tu. Jual beli sah, dia pastikan barang yang dia beli itu memang milik dia, barang tu bukan najis, cukup akad ijab qabul, tak ada pasal. Dia yang berusaha untuk memastikan benda tu semua clear. Maka itu namanya an-nufuz. Dia termasuk perbuatan kita. Sembahyang, saya nak sembahyang, pastikan muka dibasuh ketika wuduk, ketika sembahyang saya angkat takbir. Perbuatan saya sehingga akhirnya semua clear tadi, itu namanya nufuz. Sebab saya telah berjaya sampai kepada sasaran, sampai kepada maksud yang diinginkan oleh syarak. Jadi an-nufuz adalah daripada perbuatan mukallaf. Manakala al-i'tidad, syariat mengiktibar. Maksudnya apa? Min fi'li syari'. Jadi bukan saya yang mengiktibar, tapi yang mengiktibar perbuatan itu sah adalah syarak. Jadi beza di antara nufuz dengan syarak dengan i'tidad adalah an-nufuz daripada perbuatan mukallaf, manakala al-i'tidad itu adalah perbuatan syari', perbuatan Allah Azza wa Jal. Syariat yang mengiktibar, bukan saya yang mengiktibar, tapi saya yang buat, bukan syariat yang buat. Saya yang angkat takbir, bukan Allah Ta'ala yang angkat takbir. Jadi perbuatan kita itu akhirnya sampai kepada sasaran yang betul, itu namanya an-nufuz. Selepas perbuatan itu sampai nufuz, lalu syariat pun mengiktibar. Okey? Waqil innahuma bima'nan wahid. Ada pendapat lain mengatakan sebenarnya nufuz dan juga i'tidad ni sama. Nufuz wal i'tidad, i'tidad wal nufuz. Mafish farq. Laisa hunaka farqun. Okey. Wal batil law istamrarna la batala kalamuna wa hadha al majlis batil li'annahu mushma'ul sa'a 10 wan nisf ma zilna naqra al kitab haram alaina. Jadi oleh kerana supaya tidak berlaku majlis ini dianggap majlis yang batil, membawa kepada dosa, sakit hati orang kepada saya, maka saya bertaubat kepada Allah untuk saya berhenti sekarang. Jadi insya-Allah kebatilan ni kita elakkan, dan kita akan bincang isu al-batil ni pada minggu depan bismillah. Ke sahabat tak puas hati kalau berhenti sekarang batil, kalau tak berhenti sekarang sahih. Nak berhenti ke tak berhenti? Nak berhenti ke tak berhenti? Ikut jumhur lah. Ala ra'il jumhur. Ini tanda Ustaz Farid tu sini dia tak jelas. Dia tak nak, dia bukan tak nak berhenti, dia nak berhenti, cuma dia segan. La bas, nahnu nantahi al-an min al-Hattab ila al-Hattab, min kitab al-Hattab ila mat'am al-Hattab alladhi huwa qarib min bait talabah insyaallah binukudi biiznillah azza wa jalla. Okey, sekadar tu dahulu insyaallah isu kebatilan ini kita bincang akan datang lah pada hari Isnin. Hari Isnin ke? Hari Sabtu depan insya-Allah. Okey, ada soalan? Tadi dapatkan jumlah disbalik fa fasihah tadi. Jumlah disbalik fa fasihah. Okey, faul fasihah ni disebut fa kan? Tapi dia punya takdir dia apa? Idza kalau siapa nak catat takdir faul fasihah ni macam tu kan? Seperti ni fan nufuzu min fi'lil mukallaf. Kita kata fa di sini kita boleh katakan ianya adalah faul fasihah. Baik, apa takdir dia? Idza aradta an ta'rif kaza wa kaza fa aqulu laka kaza wa kaza. Itu dia punya ni lah
Contoh di sini, iza aradta an ta'rif al-farqa bainan nufuzi wa bainal i'tidad fa aqulu lak an-nufuz min fi'lil mukallaf wal i'tidad min fi'lis syari'. Okey? Jadi fa'ul fasih tu iza aradta kaza wa kaza fa aqulu laka kaza wa kaza. Jelas Fatullah? Alhamdulillah. Saya dapat tu sebiji daripada Syekh Said. Saya ni kurang membaca. Saya tak banyak membaca. Cuma yang saya dengar tu memang saya ambil salin terus daripada Syekh Said satu. Hafizahullah Azza wa Jalla. Alhamdulillah lah walaupun jarang baca, kongsi yang Syekh sebut lah. Satu lagi yang kahil intifak. Kahil intifak. Kahil intifak. Kahil intifak. Kahil Al-kaf sini kalau pada al-nufus atau kalau pada al-bulugh. Okey. Tak ya? Mufin. والصحيح من حيث وصفه بالصحة اصطلاحا ما يتعلق به النفوذ بالذال المعجبة المعجمة خلاص يعني لازم علينا أن ننتهي حتى المعجمة صارت معجبة وهو البلوغ إلى المقصود كحل. Jadi kaf di situ dia tertakluk kepada al-bulugh, sampai kepada maksud itu. Misaluhu ay misalu al-bulugh ila al-maqsud hilul intifa'. Jadi kaf itu dia tertakluk kepada al-bulugh. Dia bukan tertakluk pada maksud, dia tertakluk pada al-bulugh. Dan bila bulugh dia ada sambungilah bulugh ila al-maqsud tu. Jadi kahil intifa', seperti halalnya kita mengambil manfaat, itu adalah tertakluk kepada al-bulugh. Maksudnya al-bulugh ila al-maqsud misalu hadzal bulugh huwa hilul intifa'. Boleh Tapi kalau itu dia punya huraian secara makna lah. Kalau nak secara tepat terpinci segi nahwu tu kena tanya orang nahwu lah. Kena tanya Syekh Hisham Al-Bahiri lah. Al-Bahri Bahriyah. خلاص يعني أنت صرت من نجباء تلاميذه. أما أنا فأنا حمير النحو، حمير في النحو. خلاص هناك سؤال آخر؟ ada soalan lain? ففتح السؤال بدعة وباطل وليس بصحيح لأنه لم يصل إلى المطلوب في هذا الوقت. Okay, kita berhenti setakat ini dahulu insya-Allah. Semoga diberkati Allah Azza wa Jal. Ada umur, ada rezeki, kita akan bertemu pada hari Sabtu depan insya-Allah Azza wa Jal. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.